Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Cikgu Kai, Cikgu Seni Visual anda. Okey, untuk video kali ini Cikgu Kai akan menerangkan sedikit sebanyak tentang kursus seni visual dalam STPM kepada pelajar-pelajar yang ingin mengambil subjek seni visual untuk exam STPM kali ini. Okey, dengar penerangan betul-betul apa keperluan yang kamu perlu ada untuk mengambil kursus ni. Okey, untuk makluman semua, untuk STPM kita diwajibkan ambil 4 paper. Kalau berkemampuan mempunyai ilmu yang lebih, boleh ambil 5 paper. Okey, salah satu dia mungkin seni visual yang kamu akan pilih. Okey, untuk seni visual ni, kamu perlu ada keyakinan yang tinggi. Okey, skill dalam melukis. Dalam STPM ni tak ada masa lagi untuk Cikgu Kai mencungkil bakat, mengasah bakat. Tu yang ayat tak lepas tadi tu. Mengasah bakat. Dah tak ada masa sebenarnya. Cikgu Kai nak ambil pelajar-pelajar yang tak ada skill, tak ada kemahiran melukis untuk STPM ni. Sebab kita ada masa lebih kurang setahun setengah saja untuk STPM ni. Okey, dan tiada lagi perkataan honeymoon untuk STPM sebab kita dah menggunakan konsep semester. Macam universiti, semester 1, semester 2, semester 3, okey? Okey, untuk penerangan seni visual ni, okey, Cikgu Kai akan memberi penerangan satu pasal paper seni visual, keperluan kamu, peratus yang kamu akan miliki nanti, dan apa kelebihan dia bila kamu mengambil seni visual ni untuk sambung belajar di universiti nanti. Okey, untuk seni visual ni kita ada 3 paper. Paper 1 untuk semester 1, paper 2 untuk semester 2, paper 3 untuk semester 3. Okey, kita bincang dulu pasal SEM 1 dulu. Untuk SEM 1 ni, kita lebih kepada teori seni visual. Okey, asas-asas seni visual. Benda ni yang paling penting dan wajaran dia paling besar iaitu 40%. 40% daripada 100%. Wajaran dekat teori seni ni paling tinggi. Okey, kita berbalik kepada yang tadi. Maaf ada motor lalu pula dekat bandang ni. Okey, wajaran dia 40% untuk semester 1, 35% untuk semester 2 dan 25% lagi untuk semester 3. Okey, jadi yang paling tinggi 40% untuk teori seni semester 1. Okey, ramai yang fikir kalau ambil seni ni senang. Okey, ambil seni ni lukis je. No, untuk STPM teori seni paling penting. Teori seni ni kita akan belajar tentang asas seni, definisi seni, apakah maksud-maksud seni, apa itu seni visual, apa itu seni, apa itu visual, sejarah seni, tokoh-tokoh seni Malaysia, tokoh-tokoh seni Barat, cara penghasilan karya, teknik-teknik, metod-metod yang digunakan, aliran-aliran yang digunakan, aliran barat, aliran dari dalam negara kita sendiri. Okey, terlalu banyak teori seni visual ni. Okey, cara penghasilan batik, cara penghasilan ukiran kayu, cara penghasilan tenunan, itu semua dari segi teori, bukan praktikal. Okey, kamu kena mengetahui semua sekali untuk kamu dapat A dalam teori seni visual. Okey. Sebelum ni, Cikgu Kai pernah cakap kepada pelajar-pelajar, seni visual ni amat membantu kamu dalam meningkatkan pointer. Tapi apa yang berlaku pada tahun lepas, tahun 2020, calon tahun 2020, Cikgu Kai rasa sangat sedih sebab 16 orang gagal daripada 19 calon. Okey, 16 orang gagal kerana sikap dia. Sikap yang memandang rendah terhadap subjek seni visual ni.
dia lebih fokuskan kepada subjek lain sampai subjek seni visual ni yang dikatakan senang tu, dia dapat F. Okay. Kalau dekat motor, meter minyak tu letak kat F, kita rasa seronok sebab full. Ini F dia kepada fail, yang membuatkan pointer dia terus drop. Walaupun subjek-subjek lain ada tinggi sikit, tak adalah tinggi banyak pun, tinggi sikit je. Subjek seni F, terus habis. Tak sampai 2 pun dia punya pointer. Okay. Kalau dalam STPM kamu tak sampai 2 pointer, eloklah berhenti, carilah kerja. Okay. Komitmen penting. Jangan ingat kalau kamu masuk SPM, kamu ni pelajar cemerlang 5-6A, bila STPM kamu buat dia sambil lewa, hancur hidup kamu. Okay? Tak semua pelajar SPM yang cemerlang berjaya masuk STPM. Dan tak semua pelajar-pelajar yang tak cemerlang masuk SPM, dia akan tak cemerlang. Kadang-kadang dia yang akan lebih tinggi. Dia akan lebih melonjak daripada pelajar-pelajar yang cemerlang masuk SPM tu. Okay? Okay, berbalik kepada teori seni tadi. Bila dah kamu memahami teori seni, bahasa-bahasa seni, apresiasi seni, visual, banyak perkataan-perkataan seni yang berbeza caranya dengan bahasa Melayu yang kamu perlu terapkan dalam diri kamu untuk kamu menghasilkan esei-esei yang terbaik. Okey? Soalan dia tak susah pun. Tapi kadang-kadang memerlukan pemikiran yang aras tinggi untuk memikirkan apa kehendak soalan tu. Itu tak apa, nanti kita akan belajar. Okey, dalam bentuk soalan dia, soalan pertama, bahagian A ialah soalan struktur. Kamu perlu mengisi je jawapan dia menggunakan ilmu yang kamu ada. Bahagian B, bahagian C adalah karangan, esei. Okey. Esei ni paling banyak markah. 15 markah satu esei. Kita akan buat 3 esei. Okey. 2 atau 3. Nanti saya confirmkan balik. Saya pun tak ingat. Okey. Untuk soalan struktur, dia selalu akan bertanyakan apakah yang dimaksudkan seni visual. Okey. Apa itu seni visual? Apa itu seni? Apa itu visual? Okey. Nilai keindahan, nilai estetik. Satu karya yang mempunyai nilai keindahan ataupun nilai estetik. Okey. Itu contoh sikit lah. Nanti kita akan belajar benda tu sampai kamu rasa macam banyaknya nilai-nilai yang ada dalam seni visual ni. Okay. Untuk semester 2, paling santai. Okay. Kalau kamu dah dapat A SEM 1, SEM 2 kamu dah boleh santai-santai. Kita cuma melukis saja. Okay, melukis saja, tak menggunakan media basah seperti watercolor ke cat minyak ke apa, kita tak guna. Kita cuma guna media kering seperti pensel, pensel warna. Mungkin kamu boleh guna pastel ataupun crayon. Kalau kamu berjaya buat dengan bersih, Cikgu Kai bagi pakai. Okey, untuk semester 2 ni kita ada 2 bahagian. Yang pertama, pengkaryaan. Yang kedua, perekaan. Okey. Ni 2 perkara yang berbeza. Masa exam dia akan keluar salah satu je. Nasib-nasib kamulah. Kalau kamu dapat petunjuk awal, dapatlah informasi sikit tentang apa yang akan keluar nanti. Kita cerita tentang pengkaryaan dulu. Pengkaryaan ni adalah untuk SEM 2 satu lukisan close up atau orang panggil lukisan setting. Okey. Mana-mana yang dah pernah belajar seni ni, dia akan tahu apa itu lukisan setting. Dia akan letak barang-barang di atas meja. Maksimum barang pun 6 objek. Okey. 6 objek yang mana dia akan susun ikut kehendak soalan. Lepas tu kamu boleh duduk dalam bentuk U. Okay, dia setting meja tengah-tengah. Kamu akan duduk bentuk U. Beberapa calon. Kamu akan lukis secara live.
lukisan apa, kamu akan lukis objek yang berada di hadapan tu. Okey. Kamu kena ikut kadar banding dia, ikut nilai warna dia, nilai cahaya dia, dia punya posisi, dia punya bentuk sama ke tak. Itu dia punya cabaran. Cabaran yang paling besar dari segi pencahayaan untuk menghasilkan objek tu 3D. Okay? Nak nampakkan lukisan tu 3D. Dia lukisan 2D tapi nak nampakkan dia 3D. Okay? Itu perlu kemahiran yang tinggi dan kita akan belajar. Jangan risau. Okay, lukisan setting ni dia ada pelbagai tema. Okay? Dia contoh tema barang-barang dapur, barang-barang sukan. Kalau kata barang sukan, contoh dia letak bola, kasut bola, stokin. Mungkin dia letak piala kat situ. Dia takkan lebih daripada 6 item, 6 objek. Kalau contoh dia bagi tema barang-barang dapur, senduk, kuali, mungkin botol-botol rempah tu, dia akan susun atas meja. Kamu akan duduk dan lukis karya tu. Dia menggunakan media kering. Okay? Ingat, media kering. Tak guna media basah pun. Jangan risau. Tak akan basah kamu punya lukisan. Okay. Seterusnya, yang kedua, perekaan. Okay. Tadi pengkaryaan kan, lukisan setting. Yang kedua, perekaan. Ini untuk semester 2, ingat. Dalam perekaan, pelajar akan diuji untuk menghasilkan reka bentuk, idea-idea yang baru, idea-idea yang kreatif. Dia akan bagi contoh. Dia akan bagi buah tomato. Okay. Buah tomato ni dalam bentuk realiti boleh ataupun dalam kertas soalan pun boleh. Okay. Gambaran buah tomato. Ada dia bagi original buah tomato. Seorang satu pelajar dapat. Okay, kat situ cabaran kamu kena letak dan lukis dia. Okay, itu sekejap lagi. Daripada buah tomato, kamu diminta untuk menghasilkan kereta mainan kanak-kanak. Contoh, kamu perlu inovasikan daripada buah tomato tu. Mungkin kamu belah dia, tengok isi dalam dia. Kamu kena hasilkan sebuah kereta mainan kanak-kanak contoh kan, daripada buah tomato tu. Okey. Contoh kedua, menghasilkan karikatur, kartun, bentuk kartun. Mungkin dia akan bagi gambaran sebatang pen, contoh sebatang marker pen. Kamu kena hasilkan watak kartun daripada sebatang pen tu. Ada keluar soalan menghasilkan logo. Contoh dia bagi gambaran burung helang tu. Bagi gambar burung helang. Kamu kena hasilkan logo syarikat penerbangan. Contoh macam tu dia ada dalam soalan tu, dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C untuk soalan perekaan ni. Bahagian A dia, kamu kena lukis semula objek yang diberi. Contoh buah tomato tadi. Lukis secara realistik. Okay? Bukan kartun kan ke apa. Belum lagi. Ini adalah lukisan realistik. Yang bahagian A yang pertama tu. Lukisan realistik. Kalau dia bagi burung helang, kamu kena lukis burung helang sebiji. Burung helang tu. Baru ada markah yang hebat. Bahagian B. Dia ada 3 kan. A, B, C. Bahagian B. Kat situ kamu kena mula mengolah idea, mencari rekaan-rekaan baru. Okey, kamu contoh macam logo tadi. Kamu hasilkan logo untuk syarikat penerbangan. Contoh diminta 3 atau 4. Kamu kena hasilkan 4 logo yang berbeza. Okey. Dalam STPM dia tak ada. Kamu hasilkan logo contoh daripada bulat. Kamu pergi jadi tambah paruh dia, jadi tambah kepak dia. Contoh macam perkembangan idea kan. Okey, bukan.
Dalam seni visual SEM 2 STPM, kamu bahagian B ni kamu kena hasilkan, kalau dia minta empat rekaan yang berbeza. Reka bentuk yang berbeza, 4 logo yang berbeza. Okey. Bila dah dapat tu, kita akan pergi ke bahagian C. Hasil akhir. Okey, daripada 4 tadi, kamu pilih satu mana yang terbaik. Pergi ke bahagian C. Yang last sekali, okey. Okey, itu untuk perekaan. Banyak soalan dia. Nanti kita akan belajar. Ini penerangan secara ringkas dan contoh sikit lah. Okey, seterusnya. Mantap. Semester 3. Okey, semester 2 tu je. Habis. Kamu kena belajar melukis dengan skill-skill mewarna yang baik. Okey. Untuk semester 3, kita ada kerja khusus. Okey. Semester 3 seni visual tak ada exam. Tak ada exam. Cuma kerja khusus. Tapi kerja khusus dia, kalau mana yang pernah ambil SPM seni visual, dia akan tahu corak seni visual punya kerja khusus. Dia akan ada folio besar kertas lukisan tu. Dia akan menghasilkan contoh produk. Untuk SEM 3 ni pun, dia ada 2 soalan juga. 2 bahagian contoh. Yang pertama pengkaryaan, yang kedua perekaan. Sama juga macam SEM 2. Tapi bentuk dia pengkaryaan, kamu akan menghasilkan contoh lukisan di atas kanvas. Saiz dia terpulang kepada MPM yang akan keluarkan soalan. Okey. Dia yang akan keluarkan soalan saiz kanvas tu macam mana. Itu bahagian pengkaryaan. Apa-apa tema tu pun dia akan tetapkan nanti. Okey. Yang kedua, perekaan. Mungkin kamu akan diminta untuk menghasilkan produk. Kotak kasut ke, paper bag, model kereta, model bas. Yang sebelum ni pernah buat komik kartun. Itu bahagian perekaan. Dia ada juga bahagian pengkaryaan, bahagian perekaan. Yang masa untuk kerja khusus seni visual ni, dia keluar 2 soalan. Kamu boleh pilih. Itu terpulang kepada kamu nak pilih yang mana. Cikgu akan guide daripada A sampai Z, kita akan buat sama-sama. Okey. Dan markah untuk SEM 3 keseluruhannya bergantung kepada kerja khusus tu. Okey. Dah tak ada exam dah. Kita paling awal dapat markah berbanding pelajar-pelajar yang ambil subjek-subjek lain. SEM 3 kita dah dapat markah dah. Contoh kalau kamu rajin, dengar jaga cikgu, selalu datang sekolah, buat kerja, tak ada masalah, cikgu nak bagi A. Okey. Tapi kalau yang degil tu, nak kena cari, nak kena telefon, minta maaf lah. Mungkin B atau B tolak lah. Tengoklah kerajinan kamu. Okey. Komitmen tu penting dalam seni visual dan subjek-subjek lain. Okey. Cikgu dah terangkan dah. Ketiga-tiga semester, 3 paper. Bentuk-bentuk soalan tu nanti kita akan bincang lagi. Kalau kamu ada dalam kelas Cikgu Kai. Okey. Fikir baik-baik untuk STPM ni. STPM bukan satu laluan yang mudah. Okey. Dia akan perjalanan kamu, walaupun setahun setengah, perjalanan kamu banyak. Mungkin kamu ni seorang yang aktif dekat masyarakat contoh. Okey. Part tu kamu kena kurangkan sikit. Kamu kena lebih fokus kan kepada STPM. Tak perlulah libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sosial yang sampai mengganggu tumpuan kamu untuk belajar. Okey. Okey. Bila kamu ambil seni visual dalam STPM ni, perjalanan kamu dah ada arah tuju. Okey. Yang betul-betul minat dengan seni visual ni, kamu dah boleh nampak dah hala tuju kamu ke universiti. Okey. Banyak subjek-subjek yang menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan seni visual ni. Contoh aja kat Universiti Pendidikan Sultan Idris, kamu boleh jadi cikgu seni. Kamu boleh jadi cikgu muzik. Boleh pergi bidang muzik. Kalau ada basic sikit, nanti kat universiti akan belajar secara lebih dalam.
kamu boleh pergi ke bidang perekaan, reka bentuk barang kemas, reka bentuk teknologi, pembuatan signboard. Okey. Banyak lagi lah Cikgu Kai, tak ingat lah nak cerita, tapi terlalu luas bidang seni ni. Okey. Nak jadi fine art, pelukis yang bertaraf-taraf dunia itu dekat UiTM lah kalau nak cari yang betul-betul pure seni. Apa lagi? Pereka apa lagi? Pereka barang-barang logam tadilah, barang kemas tadi lah. Cikgu pun tak ingat, nanti kita akan explain lagi. Banyak lagi bidang. Okey. Hala 7 kamu dah nampak dah. Okey. Ada pelajar yang dapat bahagian fotografi. Sekarang dah hidup mewah dah. Ambil gambar orang kahwin je, beribu-ribu dah tiap-tiap minggu kan. Kalah gaji cikgu ni. Ada yang bekerja dekat syarikat penerbitan, syarikat penggambaran. Semua dia orang ada basic seni visual. Okey. Dia orang boleh pergi ke bidang seni persembahan. Tak ada masalah. Seni teater, tak ada masalah. Kalau kamu memikirkan kerjaya, banyak kerjaya yang kamu boleh dapat melalui seni visual ni. Pereka fashion designer lah. Pereka tu designer lah. Okey. Banyak hala 7 yang kamu boleh buat. Yang penting kamu kena minat dan komitmen tinggi. Okey. Itu perjalanan kamu kat universiti nanti. Kalau kamu betul-betul fokus kepada semua subjek, seni visual ni akan membantu kamu melonjakkan pointer kamu. Betul, Cikgu Kai tak bohong. Yang paling penting, komitmen masa SEM 1 tu paling penting, paling utama. Yang lebih-lebih, Cikgu Kai akan bantu. Okay? SEM 1 teori tadi, itu yang paling mustahak. Okay? Dan kalau boleh, nak ambil SPM seni visual, nak ambil subjek seni visual dalam STPM ni, kamu dah ada basic STPM. Apa aku cakap ni? Kalau kamu nak ambil seni visual dalam STPM, kamu kena ada basic seni visual dalam SPM. Okay? Paling-paling kurang, kamu B dalam seni visual. Kalau C, Cikgu Kai tak nak ambil. Faham? Tak ada masa lagi Cikgu Kai nak mengasah bakat. Kamu ni ada potensi untuk menjadi seorang pelukis. Kamu kena... Itu tak ada masa sangat. Okay? Dalam kelas selalunya ada 25 orang. Kalau nak mengasah kamu, yang lain tak terasah nanti, Kang. Okay? Datang dengan skill. Dah hebat dah tu. Okay? Walaupun skill tak hebat, kita akan jadikan hebat. Tapi kalau langsung tak boleh nak melukis, lukis apa pun tak jadi, digalakkan ambillah subjek lain yang lebih menggunakan pemikiran kamu untuk penulisan macam tu. Okay? Cikgu Kai bukan tak nak kamu, tapi kita tak ada masa nak nak mengasah bakat. Okay? Nak mencungkil bakat. Okay, itu bukan tak ada masa sebenarnya, tapi tak cukup masa. Kamu dengan subjek lain lagi, pengajian am. Contoh yang ambil ekonomi, ada je pelajar ekonomi ambil seni visual dan dia pelajar cemerlang. Okay? Tu lagi satu, jangan fikir subjek seni visual ni subjek orang bawah-bawah. Okay? Engkau tak pandai, kau ambil lah seni visual. Tu silap. Selalu yang tak pandai tu bukan ambil seni visual, tak payah ambil semua subjek. Memang dia tak apa nak cemerlang dalam akademik. Mungkin dia ada bahagian lain yang dia cemerlang, bahagian kemahiran yang dia cemerlang. Pelajar-pelajar yang cemerlang ambil subjek seni visual, lagi ni macam, lagi cemerlang, gempak. Okay. Ambil contoh, ada pelajar cikgu yang baru ni, dia pelajar ekonomi, PP. Dia ambil seni visual. Walaupun dia terpaksa pindah kelas seni visual, tak bercampur dengan kawan-kawan dia dalam kelas ekonomi, dia boleh jadi pelajar yang cemerlang. Okay?
3.95. Sikit lagi nak 4.00. Itu baru SEM 1. Sabar, itu baru SEM 1. SEM 1 dia dah cemerlang. InsyaAllah SEM 2, SEM 3 gemilang dan terbilang. Terusnya masuk universiti. Okey. Pelajar-pelajar yang kurang untuk kemahiran untuk penulisan contohnya. Cikgu Kai bukan tak nak bagi kamu ambil STPM. STPM ni perlukan kekuatan mental. Okey. Kekuatan mental yang tinggi. Okey. Untuk kamu menghasilkan esei-esei yang hebat. BM saja esei dia berlambak. Okey. Bukan macam satu perenggan macam SPM 3-4 baris. Dia kadang boleh sampai ke 10 baris. Satu perenggan dah 10 baris. Apa korang nak tulis? Perlukan kemahiran yang tinggi. Tak apa. Itu nanti cikgu-cikgu BM, cikgu-cikgu sejarah, itu dia orang akan ajar. Okey. Ini cikgu Kai cerita pasal seni visual. Okey. Kalau tak faham, boleh komen dekat video cikgu ni. Kita akan buat soal jawab di dalam ni. YouTube, channel Cikgu Kai. Kita akan buat soal jawab. Cikgu Kai akan jawab soalan kamu. Kalau kamu perlukan lebih informasi, nanti boleh PM tepi. Okay? Ingat, seni ni bukan subjek-subjek sampingan yang boleh suka-suka ambil, boleh diabaikan. Buatlah nanti last minute lah buat seni visual. Okay, no. STPM tak sama. STPM, kamu kena selaraskan semua subjek. Semua sama penting. Okay? Semua sama penting subjek-subjek dalam STPM. Kamu ada setahun setengah saja untuk menghasilkan pointer yang hebat yang membanggakan ibu bapa kamu. Okay? Itu saja dari Cikgu Kai. Apa-apa boleh komen dekat bawah ni. Okay? Selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar SPM yang lepas yang akan masuk ke alam pra-university. Ingat, perkataan yang selalu digunakan oleh guru-guru masa Cikgu Kai form 6 dulu pun sama. Satu kaki kamu, selangkah kamu dah ada di university. Okay? Tinggal kamu lagi nak usaha angkat kaki yang sebelah lagi tu untuk sama-sama masuk ke universiti. Nak angkat kaki yang satu lagi tu bukan satu perkara yang mudah. Okay? Bukan satu perkara yang mudah nak angkat sebelah lagi kaki masuk ke universiti. Okay? Perlukan perjuangan, perlukan komitmen yang tinggi dan sokongan moral. Okay? Itu je nasihat daripada Cikgu Kai. Penerangan tentang seni visual. Minta maaf kalau ada yang terkurang. Cikgu Kai pun buat live ni dekat sawah padi ni. Sawah padi, bendang cantik kan? Khas untuk kamu semua. Cikgu shoot dekat bendang ni. Ini live live ni. Ni bukan lukisan belakang nampak? Silau dah. Okay. Ini kampung Cikgu Kai. Okay. Apa-apa kita boleh komen-komen kat bawah ni. Okay. Salam sejahtera dari Cikgu Kai. Semoga maju jaya. Assalamualaikum.